Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen Inspirasi Werda. Okey, penghujung tahun ni kita bawakan satu tetamu yang cukup istimewa dan dekat dengan Werda, iaitu Puan Werda Azita sendiri. Okey, untuk penutup 2020 ni kita bawakan tajuk yang menarik untuk segmen Inspirasi Werda pada hari ini, iaitu PJJ, perhubungan jarak jauh antara suami isteri. Macam dia mencabar mental dan fizikal pasangan tu. Jadi di sini kita akan dapatkan mungkin sedikit motivasi, nasihat atau sedikit pengalaman. Mungkin maklum Werda juga pernah mengalami situasi yang sama. Tapi sebelum tu kita kenalkan dulu diri maklum. Silakan maklum. Okey, terima kasih Jiha ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua follower Werda, kalau ada yang kenal maklum jugalah ya. Rasanya dah banyak kali jugalah maklum perkenalkan diri maklum, tapi tak apa, untuk mereka yang baru sahaja follow Werda, nama maklum adalah Werda Azita binti Sharif, berusia 53 tahun. Tahun depan dah 54, dah tua. Tapi rasa macam 45 kot. Okay? Dan maklum di rumah pengasih warga prihatin sudah hampir 16 tahun. Dan apa lagi nak cakap ya? Kalau kita di rumah pengasih warga prihatin ni bukan maklum sahajalah. Dan kita ada ramai lagi ibu-ibu. Kitalah ibu, kitalah tukang masak, kitalah nak cakap apa, tukang bebelnya, kitalah mak, kitalah semualah segala. Macam-macam multitask. Ya, dan maklum salah seorang daripada ibu-ibu yang sama-sama membangunkan rumah pengasih warga prihatin. Okey, terima kasih maklum kerana sudi bersama kami pada hari ini. Kira ni last live untuk tahun 2020. Jadi sebelum kita start untuk topik kita pada hari ini, saya nak tanya penonton sama ada sound okey ke tak. Tolong maklumkan di bahagian komen untuk kita tengok sama ada sound okey. Okey, please yang untuk penonton yang tonton, jangan lupa tolong komen di bahagian komen. Kak Wira akan check. Dan yang baru tonton, please like, komen dan share. Okey, maklum pernah ke ada pengalaman hubungan jarak jauh dengan suami maklum? Dengan Baba Haikal. Baba Haikal suami maklum. Perhubungan jarak jauh, percintaan jarak jauh kot pun boleh jugalah ya, walaupun dah tua kan. Okey, maklum adalah pengalaman waktu tu dalam usia maklum lewat 30-an kot. Dan waktu tu Baba sambung kursus lah, kita pergi kursus di luar negara hampir 6 bulan. Macam tu lah. Okay, so dan maklum dengan anak-anak lah, seramai 3 orang. So from A to Z memang di bawah cakap apa tanggungjawab maklum lah waktu tu muda lagi lah, 30-an, kira muda lagi lah kan. Dan nak kata pengalaman. Okey, pengalaman. Kalau kata tak fitrah lah kot kalau kita ni isteri tak rasa risau, tak rasa suami kita buat apa tengah buat apa ni itu tak fitrah kalau kita tak ada perasaan-perasaan macam tu. Kalau kata tak fitrah jugalah bagi maklum, rasanya kalau rasa sesekali tu dicuik-cuik jugalah hati dia kan. Ada ke tak ke suami kita tu teka perempuan lain ke apa. Kita tak nampak dia jauh kan. So tak fitrah lah kalau tak ada perasaan-perasaan begitu. Tetapi kita bukan kita kata kita pujuk hati kita, tapi kita self motivated lah. Kita kena sendiri memberi motivasi pada diri kita. Kita kena jelas dan faham apakah tujuan sebenar suami kita ke luar negara, atas dasar apa. Dan alhamdulillah macam Babah panggil Babah lah kan, dia tak nak panggil Pak Long, kata panggil Babah je kan. Babah sendiri pun boleh dikatakan 2 hari sekali akan call mahal waktu tu kan. So kita masa tu tak ada lagi Telegram, WhatsApp tak ada lagi, kita SMS sahaja. Dan Babah selalu sampaikanlah sentiasa pesan kepada anak-anak supaya mensyukuri, iaitu maklum ingat sangat pesan pada anak-anak supaya sentiasa mensyukuri nikmat apa yang Allah beri pada kita setiap hari. Baba tak kongsikan lah kenapa, cuma bila Baba dah balik selepas selesai kursus tu, Baba nampakkan yang kita kena bersyukur sebab ada tempat mungkin Baba tengok lah kot kesengsaraan, kesusahan di tempat yang
babah berada tapi dia macam mana kalau kita cerita pengalaman boleh ke kan? Cerita pengalaman Dia santai-santai kita je. anak-anak selalu gelak dengan maklum sebenarnya kan. Bila duduk kat sampai jemur baju kat belakang, kita kan apartment balcony, kena cakap balcony ke belakang tu, berbaju kan, tengok tengok langit kan, tu tengok itu anak-anak mami ni rindu babah ke? Anak-anak kita besar kan, tak adalah tengok, was wondering apa yang babah tengah buat kat sana kan. So rindu tu memang tak boleh nak diungkapkan dengan kata-kata. Maklum rasa semua orang pun maklum singkat saja, lebih kurang 6 bulan begitulah. Kalau kata waktu bercinta tu biasalah kan, maklum duduk tempat lain, babah duduk tempat lain kan. Kalau dulu telefon dia tak macam secanggih macam sekarang. Dah tak secanggih waktu yang maklum nampakkan di usia lewat 30-an. Maklum dulu lagilah kan, lagilah. Tetapi kepercayaan lah. Nampak kepercayaan. Dan paling penting kita kena saling memahami, faham kenapa, why, kenapa suami kita perlu berpisah. Kenapa kita perlu berpisah? Atas sebab apa? Dalam tempoh 6 bulan tu lah. Yes, dan kalau kita faham tujuan yang sebenar. Okey, sekarang ni kita sambunglah maklum minta maaf di atas kekilafan yang berlaku hari ni. Kalau kita tengokkan maklum kan, macam kalau kita PJJ dengan suami ni, rindu tu satu bahagian. Tapi satu bahagian lagi, lebih-lebih lagi kalau kita dah ada anak kan, selalunya anak tu dia akan follow ibu kan. Jadi suami dan isteri berjauhan, dan selalunya isteri yang kena uruskan anak. Lebih-lebih lagi kalau contohnya suami dekat Sabah, isteri dekat KL bersama anak. Dan isteri tu dia stres sebab dia kena handle anak-anak dia. Jadi dia sampai satu tahap, sebab biasalah manusia ni emosi dia kadang-kadang dia stabil, kadang-kadang dia bermotivasi, kadang-kadang ada masa yang bila dia dah tak berasa macam it's too much on her plate, dia rasa macam down sangat. Jadi mungkin maklum ada pendapat ataupun nasihat untuk pasangan yang mengalami ataupun isteri yang mengalami emosi unstable mengenai perkara ni lah disebabkan PJJ. Mungkin maklum boleh kongsikan. Silakan maklum. Okay, alright. Maklum ni sebelum maklum beri nasihat lah kononnya kan. Tapi pada situasi maklum ketika berjauhan dengan babah lah tidaklah terasa begitu stres kerana berpisah. Okay? Dan tidaklah terasa stres kerana sebab kena menjaga anak-anak. Okay, tugasan menguruskan anak-anak dan menguruskan rumah itu terletak atas bahu kita, tidaklah terasa stres begitu. Dan kenapa maklum bercakap begitu maklum macam maklum cakap tadi dan sebelum kita terputus tadi tu, sebab babah 2 hari sekali, 2-3 hari sekali kita akan bercakap dan kita akan bagi, babah akan bercakap dengan anak. Walaupun dulu tak macam sekarang lagi lebih canggih kan, kita boleh buat video call. Dulu kita call sahaja kan. Dan kalau SMS tu memang boleh kata hari-hari lah kan, hari-hari. Tu yang paling murah sebenarnya SMS. Dulu mana ada macam sekarang boleh WhatsApp call, duduk luar negara jauh-jauh, boleh buat video call dan kan dulu. So tapi alhamdulillah, macam mana cakap tadi kita kena tidak fitrah kalau kita tidak rasa perasaan-perasaan begitu Betul. So bagaimana kita, itu semua adalah bisikan-bisikan Kalau kita faham dan kita jelas tujuan kenapa kita berpisah, atas perkara apa, atas sebab apa, dan kita kena jadikan itu sebagai satu motivasi yang paling penting. Kita kena, siapa nak memotivasikan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Sebab kita tahu kenapa kita perlu berjauhan dengan suami kita. Dan paling penting yang maklum cakap tadi, kita kena percaya dan kita kena redha atas perhubungan jarak jauh ini, kena redha dan juga berlapang dada. Kalau kita tidak redha, kalau kita rasa macam hati kita tu mendongkol, apalah suami kita nak kena apalah, nak kena pergi jauh lah apa dia tidak akan membawa kepada satu ketenangan dalam hati Okay. Walaupun berdasarkan pengalaman lah ni
kita akan harungi, kalau berdasarkan pengalaman maklum sendirilah, kita akan rasa harungi sedikit kepayahan, sedikit kesusahan, diduga, dikocak imannya, itu tidak boleh lari. Tetapi kita sendiri kena, macam mana cakap lah, kita kena jelas dan faham, dan alhamdulillah pasangan kita pun memberikan satu kerjasama yang baik, macam Abah nampakkan tadi tu. Dan paling pentinglah maklum nampakkan kepada mereka yang rasanya ada yang bertahun-tahun, maklum bulan je, ada yang bertahun-tahun berpisah, kena faham dan jelas. Paling penting kena redha, hati tu kena berlapang dada, dan redha tu sangat perlu dalam memastikan hubungan itu, perasaan itu akibat perpisahan itu dapat dikawal. Orang-orang muda macam maklum dah tua lah, kira sekarang dah tua ni kita orang nak duduk dekat je kan. Tak mahu dah lah macam duduk jauh-jauh. Tapi untuk mereka yang muda-muda akan terkenang-kenang macam maklum sekarang kan duduk terkenang waktu berpisah dulu. Kepayahan itu akan mengajar kita untuk kita lebih memahami erti sebuah perhubungan. So untuk yang di luar sana yang masih dalam mengalami PJJ ni, kena percaya, kena yakin, kena letakkan iman itu betul-betul di hadapan, dan pasangan kita sendiri pun tentulah akan support kita. Support tu penting dalam mengawal emosi macam Jihan nampakkan tadi tu kan. Itu semua orang akan lalui begitu. Tetapi bagaimana kita kena bijak dalam menguruskan perasaan kita. Kalau sebab perempuan ni, dia ada 9 nafsu dan 1 akal. So bagaimana 1 akal itu perlu memandu, mengiring 9 nafsu itu supaya kita tidak terjebak. Kita takut sebenarnya. Kalau kita tengok kat luar panjang nak maklum cakap, boleh ke? Tak apa. Kan pasal Jihan kata santai-santai tu kan, maklum memang suka cakap kan. Kalau kat RPWP ni memang orang tahu maklum memang suka cakap. So banyak perkara kalau kita tidak boleh mengawal perasaan kita tak letakkan Allah tu kat depan, kita tak letakkan basmalah tu kat depan tu, banyak boleh berlaku seperti yang kita tengok kat luar masing-masing mencari jalan keluar yang paling mudah untuk memuaskan hati masing-masing. Itu rasanya kita tidak tak adil, kita tidak percaya, dan kita tidak yakin, kita tak hormat, tak respect. Kita tak respect. So kalau kita respect dan kita kena fikir kenapa, why berlaku begitu, insyaAllah kita selamat. Memanglah dugaan banyak dan kalau boleh ada peluang lah, carilah jalan untuk mendekatkan diri antara satu sama lain kalau ada peluang kan. Kalau kita betul-betul tak kuat kan, tapi nak buat macam mana kan, masing-masing ada keperluan di situ. Tapi rasanya semua orang pun nak kerja, nak duduk sekali lah. Orang katakan tak ada suami di utara, isteri di selatan, ataupun isteri di ujung dunia sana, suami ujung dunia sini, tak siapa pun mahu begitu. Dan kalau boleh carilah jalan untuk fitrahnya kan, isterinya mesti dekat dengan suami, suami dekat dengan isteri kan. Fitrahnya begitu. Boleh tengok anak-anak sekali, suami pun boleh bantu begitu kan. Kalau tuntutan kehidupan ni memang begitu, tetapi cari jalan untuk kembali kepada fitrah, back to the basic. Okay, terima kasih maklum. Okay, kalau jika you all kenal rakan-rakan ataupun sahabat anda ataupun ahli keluarga yang sekarang ni sedang mengalami situasi PJJ, perhubungan jarak jauh bersama suami atau isteri. Okay, sebenarnya bukan isteri saja stres, ada para suami juga yang stres. Contohnya Kak Wai sharekan ni kan, daripada Encik Faizal Mat Syam ni, dia pun sebenarnya dia stres sebab dia PJJ dengan isteri dia. Jadi bukannya para isteri je, tapi ada juga para suami yang nak dekat bersama isteri, tapi disebabkan tuntutan kerja, mereka tak dapat bersama. Jadi jangan lupa tag nama mereka dan sharekan di bahagian komen supaya mereka juga dapat sama-sama ilmu dan juga nasihat daripada Maklum Werda.
Dan sekiranya you all juga ada pengalaman PJJ bersama isteri ataupun suami, boleh sharekan di bahagian komen untuk kita sama-sama bacakan dan dapatkan pandangan. Baik Maklong, terima kasih. Kalau macam contohnya sekarang ni kita nak bawa ke seorang. Okay, kalau masih lagi ada di talian, iaitu Kak Julia. Okay, dia streaming daripada rumah. Jadi kalau kita boleh jemput Kak Julia Jaafar bersama kita. Okay, Kak Julia dengar? Dengar, clear. Bella dengar ke? Kita dengar daripada sini, kita dengar. Okay. Sekarang ni Kak Julia, Puan Julia Jaafar. Okay, dia merupakan kiranya beliau merupakan seorang wanita berkerjaya dan masih lagi bekerja. Jadi mempunyai pengalaman perhubungan jarak jauh bersama suami, dan pastinya perhubungan jarak jauh kita akan ada orang kata macam pasti ada pengalaman. Mungkin Kak Julia boleh kongsikan? Silakan Kak Julia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Wer kita dan juga Maklong Werda. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit. Pengalaman saya kan selepas 6 bulan bernikah sebenarnya kami dah mula PJJ. Basically kerana tuntutan kerja lah. Selepas tu mula-mula setakat seorang di Johor, seorang di KL. Tapi lepas tu seorang di darat, seorang di laut. Jadi ni berlarutan agak dalam lebih kurang kalau tambah tolak kali bagi 10 tahun adalah. Daripada anak 1, anak 2, anak 3, anak kecil sampai anak besar. Kalau nak cerita pengalaman tu kan, dua-dua ada. Pahit ada, manis ada. Kalau nak kata pahit tu bila semuanya kita urus sendiri. Kalau ada apa-apa emergency kan, contohnya anak tiba-tiba demam panas ke, kita panik, ataupun kalau kita tengah drive tiba-tiba kita rosak ke, ataupun kalau kita ada urusan yang kena pergi drive jauh-jauh, semua kena buat sendiri. Baik daripada beli barang dapur, pergi pasar, pergi klinik, pergi hospital, pergi workshop ke berlanggar ke apa semua kan, semua urus sendiri. Tu pengalaman pahit lah. Tapi kalau nak katakan pengalaman manis, ada. Bila kita jauh ni kan, ni pengalaman saya sendirilah. Bila kita jauh ni sebenarnya tak sempat nak fikir benda-benda yang remeh-temeh. Contohnya macam kita tak suka perangai dia letak tuala bersepah-sepah kan. Bila jauh kita tak adalah masalah macam tu. Jadi masalah remeh-temeh ni tak sempat nak fikir dan tak sempat nak bergaduh. Apa yang kita rasa masa tu adalah perasaan rindu yang sangat-sangat yang tak boleh nak kata, nak digambarkan. Hanya orang yang merasa je lah kan tahu macam mana rindu tu punya pedih, punya perit. Tapi dia adalah sesuatu yang cakap manis lah, manis untuk dikenang. Bila kalau tengah gaduh kan, kita kena kenangkan balik, aku rindu betul dulu dekat dia, tapi sekarang ni aku menyampah pula dekat dia. So ingat balik, jadi kita lama-lama kita jadi sejuk sendiri macam tak jadilah nak merajuk. Itulah sedikitnya. Okey, terima kasih Kak Julia di atas perkongsian tu. Pastinya masing-masing ada pengalamannya kan. Kadang-kadang ada orang dia dah terbiasa hidup sendiri. Lepas tu bila dia kembali hidup bersama suami, dia macam kekok sikit, nak kena tune balik. Dan macam yang Kak Julia kongsikan tadi lah, macam towel, benda-benda small thing macam tu kan. Okay, baik Malu, berbalik kepada, terima kasih Kak Julia, berbalik kepada soalan. Sekiranya penonton ada soalan, boleh saja kemukakan di bahagian komen. Nanti Kak Wera akan bacakan untuk dapatkan pandangan dan nasihat daripada Maklong. Dan saya ada soalan lagi Maklong. Kalau contohnya kan macam suami isteri ni dia PJJ, tapi macam tadi ada anak kan, jadi dia stres menguruskan keluarga, anak saudara dia. Tapi macam mana pula kalau dia tu belum ada anak lagi dan suami isteri tu kiranya berjauhan dan mereka belum mempunyai cahaya mata, pastinya terasa sunyi. Jadi macam mana mungkin Maklum boleh kongsikan macam mana kita nak supaya tak nak isi kekosongan jiwa hati kita tu. Macam kalau Maklum dulu pakai SMS
pakai SMS. Kita sekarang ada video call, ada WhatsApp, apa semua kan. Jadi mungkin ada tips lain dari Mak Long yang boleh kita buat untuk pasangan yang macam ni. Sebab kadang-kadang yang muda ni dia macam orang kata kadang-kadang kesetiaan tu diuji. Betul tak? Jadi mungkin Mak Long boleh berikan sedikit nasihat ataupun pandangan. Silakan Mak Long. Mak Long tak pernah lah berpisah dengan babah, kiranya tak ada anak lah. Bila ada anak tu yang paling panjang yang Mak Long nampak kan tadi, kalau Julia 10 tahun, tapi kalau kata sentiasa berpisah atas urusan kerja seminggu 2 minggu tu itu dah memang biasalah kan. Tapi waktu tu kita dah punya anak apa pun Mak Long nampak lah, dan Mak Long pada pandangan Mak Long lah kita kenal kita kenal pasangan masing-masing kan. Sebelum, kalau kata yang bercinta sebelum berkahwin tu bercinta bagai nak erat orang kata kan, dah tahu dah kalau kata waktu bercinta namanya boyfriendnya Dolah, girlfriendnya Siti. So Dolah dah kenal Siti dah kenal Dolah secara keseluruhan. Kiranya masing-masing memahami dan kemudian berkahwin dan jelas dan faham kenapa berkahwin. Dan berkahwin tu juga tentulah masing-masing punya impian untuk membina rumah tangga yang kekal. Macam sekarang orang suka cakap til jannah kan, sampai ke syurga tu cakap Arab je kan, jangan sampai ke syurga kan. Itu adalah perancangan. Semua masing-masing ada perancangan. Jadi so, kalau dalam surah Al-Hasyr tadi tu ayat 18 tu ada nampakkan tentang perancangan. So dan bagaimana kita nak berbuat mengikut perancangan tersebut. So dalam situasi begitu paling penting masing-masing macam orang cakap dia dah jelas dan faham, dan tak mungkin berlaku sekiranya iman itu teguh dan percaya antara satu sama lain, tidak mungkin berlaku perkara-perkara yang macam Jiha cakap kan, tidak setia, kalau kata teruji, kesetiaan itu teruji, kemudian nak mencari sumber-sumber yang lain ke apa ke kan. No, it is true. Itu adalah realiti yang berlaku di luar sana. Kerana apa? Kerana kita memandang perkahwinan itu daripada sudut apa? Adakah kita memandang perkahwinan itu atas dasar nafsu sahaja, ataupun kita memandang perkahwinan itu adalah sesuatu yang dituntut oleh agama? Kalau kata perkahwinan itu kita berkahwin atas tuntutan agama, dan kita faham yang masing-masing ini adalah sebagai kita suami isteri, ada anak, akan jadi ibu dan ayah, kita ni ada tanggungjawab dalam melahirkan generasi-generasi yang akan membangunkan agama, bangsa dan negara tadi tu. So rasanya kita boleh hindari perkara-perkara begitu. Banyak benda boleh buat kalau kata suamilah di luar negara lah, contohlah jauh lah pergi mana kan, berpisah atas jarak kerja tadi tu, jadikan keluarga tadi tu sebagai satu rujukan, ya kan. Masing-masing ada ibu dan ayah, ada makcik, ada pakcik, ada keluarga. So jangan jauh daripada keluarga, jangan jauh daripada kelompok ataupun orang-orang yang kita percaya tadi tu. Betul. Kalau kata kita rasa kita dah bagus, dah hebat, sudah berkahwin, dah boleh buat keputusan sendiri, macam tadilah, macam apabila berlaku sesuatu perkara yang sakit ke, demam ke, apa ke, kita nak pergi pada mana? Jangan ada orang yang sombong. Kita tak boleh ada orang yang sombong. So keluarga ada. Keluarga, jadikan keluarga sebagai satu tempat rujukan kita. Keluarga. So keluarga juga kena tengoklah keluarga macam mana. Janganlah cari keluarga yang jadi tukang provok. Wah, suami kau ni kan, suami kau kat luar negara tak apa dia buat, tak tahu habislah kau kat sini, kan. Itu tak mahu macam tu. Itu ada tu, berlaku begitu. Mengadu domba. Entah dia buat apa, dah ada girlfriend lain kat sana lah, engkau kat sini ke, cari terkulat-kulat lah apa. Kita tak mahu. Kita tak mahu. Itu bukan kata kita jangan jadi sokong yang membawa kepada rebah. Kalau kata keluarga, sebab apa perkara tu akan berlaku kepada kita. Katalah sekarang
kita ini mengalami situasi ataupun berada di dalam situasi PJJ ni. Kita tahu satu hari anak kita juga akan berada dalam situasi yang sama macam kita. So apakah nasihat yang kita nak beri? Apakah peranan? So macam nampakkan tadi tu, jangan kita jadi seperti sokong yang membawa kepada rebah. Jangan kita jadi ibu dan ayah yang kalau anak ada dalam situasi begini kita pula macam mana cakap tadi lah, jangan. Saya sangat suka dengan ayat maklum jangan ikut keluarga ataupun sokong keluarga yang membawa kita kepada rebah tu. Itu sokongan bukanlah begitu. Maksud kita tak mahu jadi macam tu. So kita tak mahu kita maklum kita ini tidak lemah. Kita ini selalu bolak-balik hatinya dan maklum selalu berdoa ya. Bukan kata kita dah maklum doa semua. Kalau kata ibu-ibu di RPWP ni, janganlah kita punya sikap ataupun membawa karakter begitu. Kita tak mahu jadi kita ni macam orang yang mentiup-tiupkan api kemarahan, membawa kepada perpecahan. Minta dijauhkanlah sikap-sikap ataupun sifat-sifat begitu. Dan banyak aktiviti yang boleh kita buat untuk kita isi masa lapang, sesuatu yang berfaedah. Kalau kata kita ni di RPWP ni rasanya tak sempat nak rasa boring kot, tak sempat nak rasa kosong kot, tak sempat nak rasa apa. Sebab apa? Kita ada tanggungjawab yang banyak, anak yang ramai untuk kita didik. So itu kita. Tetapi kalau kata yang di luar sana, apa pun masing-masing kenal pasangan masing-masing dan masing-masing tahu kenapa dan mengapa anda berkahwin, dan pupuklah perasaan redha dan sentiasa berlapang dada, percaya. Okey, baik. Terima kasih maklum, dia pergaulan, batas pergaulan tu pun kita kena jaga. Yes, betul. Sebab kita pastinya ada rakan sekerja yang berlainan jantina kan. Betul. Okey, saya nak tanya Kak Julia. Kak Julia, are you okay? Okay. Sebelum kita nak tanya Kak Julia sama apakah cabaran paling besar Kak Julia pernah hadapi sepanjang PJJ bersama suami? Bagi satu pengalaman yang untuk penonton share sama, untuk kita share dengan penonton. Okey, silakan Kak Julia. Okay, cabaran tu sebenarnya banyak. Okay, tapi kalau okay lah, kita ambil yang paling dekat lah. Dalam 3 tahun lepas masa tu proses nak berpindah rumah. Daripada urusan rumah tu nak dia dengan kontraktor kan nak pasang kabinet lah apa semua, sampailah urusan lori, sampailah urusan nak unpack all the boxes tu semua kan. Itulah semua buat sendiri. Masa tu on and off suami ada, tapi bila dia tak ada tu kita lah yang kena deal dengan orang luar, kita lah yang kena kuat nak berdepan dengan kontraktor ni supaya dia tak melambat-lambatkan kerja. Kita nak deal dengan banyak-banyak kontraktor yang lain untuk dapatkan the best price and everything. Itulah yang paling yang paling susah. Boleh dikatakan susah lah, sebab masa tu selalu kalau berurusan tentang anak-anak ataupun urusan sekolah tu dah agak biasa lah buat. Tapi kalau yang urusan perpindahan ni agak besar. Tapi kita selalu merujuk walaupun dia tak ada, rasanya dia shift siang malam masa tu. Jadi siang dan malam kita terbalik, perhubungan pun dalam 24 jam tu hanya 2-3 jam saja sehari. Selebihnya kita tidur ataupun dia yang tidur. Tapi kita selalu merujuk, kita selalu berbincang walaupun jauh, untuk cari penyelesaian, untuk buat pemilihan, untuk aturkanlah apa yang boleh diaturkan. Alhamdulillah dia dipermudahkan, berjalan lancar, ada hiccups kat mana-mana tu biasa. Alhamdulillah boleh diselesaikan. Okey, baik. Terima kasih Kak Julia di atas perkongsian. Pastinya masing-masing ada rakam masing-masing kan. Jadi maklum, macam selalunya kan kalau kita wanita dan depresi ni, macam kebanyakan wanita ni memang mengalami depression, anxiety. Jadi mungkin maklum boleh kongsikan sedikit tips macam mana nak bagi para wanita di luar sana untuk kawal emosi mereka.
kawal emosi mereka. Kawal emosi kawal kita. emosi, Kita ni penuh emosi kan wanita ni. Silakan Mak Long. Okey, terima kasih. Kawal emosi depressed maksud. Walaupun Mak Long tak lalui fasa depressed tu kan. Kawal emosi tu satu perkara yang paling penting. So Mak Long suka dengan apa yang Julia nampakkan, satu sikap yang baik Mak Long nampak di situ walaupun berjauhan merujuk. Walaupun suami berada di mana sekalipun, kita sebagai isteri tetap juga kena merujuk, kena jadikan suami kita itu sebagai, suami kan ketua keluarga, walaupun di mana beliau berada, itulah tempat rujukan kita supaya kita tak lari daripada berbuat sesuatu yang kita cakap macam mana yang isteri itu berbuat satu keputusan, kalau kata ad hoc macam yang Julia kongsikan tadi tu, ada ketika anak sakit, itu dah lain, nak tunggu keluar suami anak sakit, itu dah lain. So satu-satu rujukan bila melibatkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada, kalau kita tidak rujuk itu membawa kepada jatuhnya kita itu nilai sebagai seorang isteri itu kita tidak mahu. Okay. So Mak Long setuju dengan apa yang Julia nampakkan tadi tu. Merujuk itu adalah satu perkara yang paling sangat penting. Kalau nak depress, kalau kata nak stress, sebab apa? Sebab kita rasa kita bagus sangat lah kot. Kita rasa hebat sangat. Wah, suami tak ada, kita boleh buat macam sendiri. So itu yang membuatkan boleh berlaku perkara-perkara begitu. Mak Long tak nampak lah kalau kata kita itu sentiasa suami itu sentiasa ada, walaupun jauh, suami itu sentiasa ada. So Mak Long suka cerita berdasarkan pengalaman Mak Long. Yang macam cakap dulu tak ada video call, nak call selalu mahal. So kalau SMS tu murah je, satu SMS kalau tak silap Mak Long 15 cents ke 30 cents, tak ingat lah, tetapi sen-sen je lah, below 50 cents gitu. So type lah panjang mana ke apa ke kan, tapi dia masih lagi. Tapi itu tidak membataskan untuk kita menjadikan suami kita itu sebagai satu tempat rujukan. Nak bertanya tentang apa-apa. So kita tak mahu kita ni orang yang sangat ego. Oh, suami jauh, tak payahlah tanya dia. Itu akan membuatkan mengundang kepada banyak-banyak perkara lah. Mak Long sangat setuju. So depressed or stress ataupun apa yang perasaan-perasaan yang boleh membawa kepada pergi jauh, lajaknya jauh, jurang-jurang itu sebenarnya kita boleh kawal. Kita boleh kawal nafsu kita itu. So macam cakap tadi tu, kita ada 9 nafsu. Wanita ini, nisa ini, perempuan ada 9 nafsu. Dan ada satu akal. So bagaimana akal yang satu itu kena smart untuk mengawal 9 nafsu. Itu depressed, stress itu semua nafsu. So satu tu. So jadikanlah suami anda sebagai satu tempat rujukan yang baik seperti apa yang Julia buat tadi tu. Macam dia ada kat situ kan, tunjuk macam dia ada kat laptop. Bukannya Julia kan memang kita kagum dengan kesabaran dan kekuatan Julia dalam memimpin keluarga ketika suami berjauhan. Tetapi yang paling manis di situ adalah tetap kalau tengok kan kedudukan Julia ni memang global manager, memang besar, tetapi tetap menjadikan suami itu adalah CEO yang paling besar dalam rumah tangga dengan melalui rujukan. Dan bila kita merujuk itu sendiri pun kita mesti merujuk dengan merendah diri. Kan isteri itu kena merendah diri kepada suami dan InsyaAllah tak ada perasaan-perasaan begitu. Kita boleh kawal. Okey, terima kasih Mak Long. Banyak tips daripada Mak Long. Kita boleh jot down untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, dalam rumah tangga pun boleh, walaupun tak PJJ, tapi sebenarnya ada tips-tips yang boleh kita praktikkan bersama suami kita. Contohnya walaupun usia suami lebih muda daripada kita, contohnya kan, kita kena belajar merendah diri. Contohnya jawatan suami lebih rendah pada kita kena belajar merendah diri pada suami. Macam-macam lagi lah. Dan okey, kita baca komen kejap Mak Long. Okey, kita baca komen sekejap daripada Puan Fairuz Mahizin. Dia kata yang positif akan cari 1001 kebaikan, yang negatif cukup dengan satu alasan. Alhamdulillah 15 tahun banyak mengajar tentang kehidupan ber-PJJ. Wow, lama tu 15 tahun ber-PJJ. Okey, nanti mungkin Puan Fairuz boleh share di bahagian komen untuk cerita lebih mendalam sikit.
suka duka ataupun macam mana kita nak overcome kita punya rasa perasaan emosi untuk buat wanita di luar sana untuk sama-sama juga belajar sesuatu mengenai PJJ. Dan juga daripada Puan Sarah Sofia, saya selaku ibu muda banyak yang saya belajar berdasarkan perkongsian hari ini. Daripada Puan Mariam Muiz, saling memahami antara suami dan isteri. Daripada Nabila, bagaimana pula kalau pasangan cari lain ketika berjauhan? Apakah langkah terbaik yang perlu kita lakukan? Dan juga daripada Puan Nadia Razali, PJJ banyak mengajar saya untuk jadi ibu yang kuat dan optimis serta jadi berani dan berdikari. Pengalaman paling tak lupa bila saya perlu fly ke Dubai bersendirian dengan 2 anak, 3 tahun dan 7 bulan. Untuk berjumpa suami di sana. Saya berterima kasih pada suami sebab dia didik saya jadi seseorang yang berani berdikari. Daripada Puan Arfa Hashim, ya betul maklum duduk rumah untuk kawan nafsu, sentiasa beritahu suami apa pun perkara yang berlaku dan apa yang nak dibuat. Daripada Puan Nuraini, suami sebagai rujukan. Apa-apa pun berbalik pada macam maklum cakap tadi, kita berbalik kepada suami untuk kita rujuk. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang sharekan pengalaman. Jangan lupa tag rakan anda yang masih ber-PJJ, mungkin mereka dapat suatu ilmu pada hari ini. Okey, last maklum sebelum kita tutup, Asa pun dah masuk ni. Mungkin maklum boleh kongsikan ataupun bukan, maklum boleh share sedikit penutup, nasihat penutup sebelum kita akhiri live kita pada hari ini untuk pasangan yang sedang ber-PJJ di luar sana. Kata-kata akhir sikit. Perkuatkan kesabaran. Jangan lemah, jangan lesu. Dan untuk kita yang berada dalam situasi PJJ ni, macam daripada awal tadi maklum kongsikan, daripada Kak Julia kongsikan, kita tidak boleh lari daripada hadapi ujian-ujian begitu. Tak boleh lari. Tak boleh lari daripada rasa-rasa begitu. So bagaimana kita ini kena betul-betul berfikiran positif. Okay? Kalau baca komen-komen tadi macam Jiha bacakan tadi tu, dan sentiasa percaya. Percaya dan percaya suami anda, dan masing-masing tahu peranan masing-masing. Sama ada isteri ataupun suami, kena jelas dan faham, dan kena mengingatkan, sentiasa ingat kenapa kita berkahwin. All the sweet memories tadi tu sentiasa ingatkan. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Apapun, letakkan Allah di hadapan. Terima kasih maklum di atas kata-kata akhir yang begitu kuat dan bermakna. Okay, jadi jangan lupa you all sharekan live ni bersama rakan-rakan anda di page masing-masing. Dan sehingga kita bertemu lagi tahun depan, insyaAllah, sekiranya ada live lagi ataupun kita buat konten lain. Jadi jangan lupa, kalau you all betul-betul pastikan rasa ini sang ilmu yang bermanfaat, jangan lupa sharekan pengalaman ni, pengalaman di bahagian komen, dan juga share live ini. Okay, itu saja buat masa ni. Jangan lupa salat asar sebab ni dah masuk waktu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Lo, terima kasih Kak Julia di atas perkongsian pada hari ini. Bye.